Hai murid-murid, untuk kelas matematik hari ini anda bersama saya Cikgu Sun. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan tempoh masa melibatkan tahun, bulan dan hari. Okay, sebelum cikgu masuk ke dalam topik pada hari ini, di sini cikgu ingin kongsikan sedikit nota penting di mana nota ini adalah sangat penting di mana murid-murid perlu ingat supaya murid-murid dapat menjawab soalan menentukan tempoh masa melibatkan tahun, bulan dan hari dengan lebih mudah. Okay. Jadi, sini kita lihat perbandingan antara tahun biasa dengan tahun lompat. Okey, jadi dalam kelas sebelum ini cikgu dah bagi tahu yang bahawa bilangan hari dalam bulan Februari bagi tahun biasa adalah 28 hari. Okey, bagi tahun lompat pula bilangan hari dalam bulan Februari adalah 29 hari. Okey, jadi disebabkan ada perbezaan hari dalam bulan Februari ini, bilangan hari dalam setahun pun berbeza. Okay, untuk tahun biasa adalah 365 hari. Okay, untuk tahun lompat, bilangan hari adalah 366 hari. Cikgu harap kamu masih ingat macam mana nak kena pasti sama ada tahun tersebut adalah tahun lompat ataupun tidak. Cara dia adalah membahagikan tahun tersebut dengan 4 dan jika tiada baki, ianya adalah tahun lompat. Tapi jika ada baki, ianya adalah tahun biasa. Okay, jom kita lihat contoh yang pertama. Okay, contoh pertama ni murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 126. Okay, projek untuk kesejahteraan penduduk. Okay, projek menaik taraf kompleks sukan, tarikh mula 1 Disember 2019, tarikh siap 19 Januari 2021. Okay. Soalan tanya, hitung tempoh projek menaik taraf kompleks sukan dalam hari berpandukan maklumat di sebelah. Okay. Dia nak dalam hari. Okay, dia bermula 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021. Okay, untuk jawab soalan ni, mula-mula kita buat garis nombor ataupun garis masa. Okay. Hari mula adalah 1 Disember 2019. Okay, tarikh akhir adalah 19 Januari 2021. Okay. Di antara 2019 dengan 2021 ada tahun 2020. Okay. Sebab apa kita buat garis nombor ni? Supaya kita dapat lihat turutan masa dia. Okay. Apabila kita dah tahu turutan masa dia, kita dah tahu mula-mula kita kena kira bilangan hari dalam tahun 2019. Selepas tu, kita kira bilangan hari dalam tahun 2020 pula. Selepas tu, kita kira bilangan hari dalam tahun 2021. Okay. Jadi, dan akhirnya kita tambah ketiga-tiga tahun ni. Okay. Kita bolehlah dapat tempoh projek ni dari 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan jalan kira dia. Okay. Kita mula kira untuk tahun 2019 dahulu. Okay. Jadi, tarikh mula adalah 1 Disember. Okay. Untuk Disember, murid-murid dah tahu ada 31 hari. Jadi, kita kena kira dari 1 Disember hingga 31 Disember. Untuk tahun 2019. Okay. Kita guna formula, guna kaedah rumus, waktu akhir tolak waktu awal tambah 1. Jadi, 31 tolak 1 tambah 1 dapat 31 hari. Okay. Sekarang kita dah kira hari dalam tahun 2019. Okay. Seterusnya kita kira untuk tahun 2020 pula. Okay. Untuk tahun 2020, kita kira dari 1 Januari hingga 31 Disember sebab selepas 31 Disember tahun 2019 adalah 1 Januari 2020. Okay, jadi kita kira sampai hujung tahun
selepas ni kita nak kira untuk tahun 2021 pula. Okey, jadi dari 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020 ada 366 hari. Okey, kenapa ada 366 hari? Sebab tahun 2020 ini adalah tahun lompat. Okey. Okey, kita cuba bahagi 4. Bahagi macam biasa. Okey, di sini kita akan dapat tiada baki. Apabila tiada baki, ianya adalah tahun lompat. Apabila dia tahun lompat, dia ada 366 hari dalam setahun. Okay. Seterusnya, kita dah kira bilangan hari untuk tahun 2019. 2020 pun sudah. Sekarang tinggal tahun 2021. Okay. Untuk tahun 2021, kita akan kira dari 1 Januari hingga 19 Januari. Sebab apa 19 Januari? Sebab waktu akhir dia adalah 19 Januari. Jadi selepas 31 Disember adalah 1 Januari untuk tahun 2021. Okay, kita kira sampai 19 Januari. Jadi kita gunakan rumus waktu akhir tolak waktu awal tambah 1. Jadi waktu akhir tolak waktu awal tambah 1. Dapatlah 19 hari. Okay. Untuk dapatkan jawapan tempoh masa, kita tambahkan ketiga-tiga ni. Okay. Ketiga-tiga bilangan hari dalam ketiga-tiga tahun. Jadi 31 tambah 366 tambah 19. Murid-murid akan dapat 416 hari. Okay. Seterusnya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua ni, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 126 juga. Okay, soalan tanya, hitung tempoh dalam hari. Okay, jadi jawapan kena dalam hari. Dari 13 Jun 2021 hingga 20 April 2023. Okay, seperti biasa, mula-mula kita buat garis nombor atau garis masa. Okay, bermula dari 13 Jun 2021 dan berakhir 20 April 2023. Okay. Dari 13 Jun 2021 hingga 20 April 2023. Okay. Di tengah-tengah dia akan ada tahun 2022. Okay. Jadi kita dah dapat lihat urutan masa. Okay. Dari tahun 13 Jun 2020 akan sampai tahun 2022. Lepas tu baru 20 April 2023. Jadi kita kena kira bilangan hari untuk ketiga-tiga tahun ni. Lepas tu kita campur baru dapat jawapan. Okay. Untuk tahun 2000, kita mulakan dengan tahun 2021 dulu. Okay. Jadi dia bermula dari Jun, 13 Jun. Okay. Jadi sebelum ni kita dah belajar macam mana menentukan tempoh masa dalam bulan dan hari. Okay. Kalau murid-murid masih ingat, okay. Untuk kira bilangan hari ni, kita senaraikan Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okay. Kita kena kira bilangan hari dalam kesemua bulan ni untuk tahun 2021. Jadi murid-murid boleh guna jadual. Okay. Untuk bulan Jun, dia bermula 13 Jun. Okay. Jadi apabila dia bermula 13 Jun, untuk bulan Jun ni ada 30 hari. Jadi 13 hingga 30 Jun. Guna formula 30 tolak 13 tambah 1. Kita akan dapat 18 hari. Jadi untuk bulan Jun ada 18 hari. Okay, bulan Julai kita tahu ada 31 hari. Bulan Ogos ada 31 hari. Bulan September ada 30 hari. Bulan Oktober ada 31 hari. Bulan November ada 30 hari. Bulan Disember ada 31 hari. Lepas tu kita tambah ke semua ni. Kita tambah. Kita akan dapat 202 hari. Okay, ini adalah bilangan hari untuk tahun 2021 bermula dari 13 Jun hingga
31 Disember. Okay. Kita dah kira bilangan hari dalam tahun 2021. Seterusnya kita kira bilangan hari dalam tahun 2022 pula. Okay. Jadi seperti biasa, kita kena tahu sama ada tahun ni adalah tahun lompat ataupun tahun biasa. Kita bahagikan dengan 4. Okay. Kalau kita bahagikan dengan 4, kita akan ada baki. Okay. 2022 bahagi 4. Bahagi macam biasa. Okay, jadi ada baki. Kalau ada baki, dia adalah tahun biasa. Kalau tahun biasa, bilangan hari dalam setahun adalah 365 hari. Okay, kita dah tahu bilangan hari dalam tahun 2021, 2022. Sekarang tinggal kena kira bilangan hari dalam tahun 2023. Okay. Jadi, kita kena bermula dari 1 Januari tahun 2023. Kita kena bermula dengan Januari sebab selepas Disember tahun 2022 adalah 1 Januari tahun 2023. Jadi, Januari, lepas tu Februari, Mac. Okay, waktu akhir pada bulan April. Okay, jadi kita kena kira bilangan hari dalam ke-4 bulan ni. So kita tambah. Baru kita dapat bilangan hari untuk tahun 2023. Jadi kita boleh buat jadual. Okay. Untuk Januari kita tahu ada 31 hari. Untuk bulan Februari, murid-murid kena berhati-hati. Sebab kita kena tengok dia adalah tahun biasa ataupun tahun lompat. Okay. Untuk tahun 2023 ni, kalau kita bahagikan dengan 4, kita akan dapat baki. Kalau ada baki, dia adalah tahun biasa. Tahun biasa adalah Februari dia ada 28 hari. Okay. Jadi, seterusnya bulan Mac kita tahu ada 31 hari. Okay, bulan April kita tak boleh tulis 30 hari sebab dia berakhir pada 20 April. Jadi, murid-murid kena kira dari 1 April hingga 20 April. Okay, 1 April hingga 20 April ada 20 hari. Okay. Ataupun murid-murid boleh guna rumus waktu akhir tolak waktu awal tambah 1. Okay. 20 tolak 1, 19. 19 tambah 1, 20. Jadi ada 20 hari. Jadi di sini bulan April ada 20 hari. Lepas tu kita jumlahkan ke semua ni. 31 tambah 28 tambah 31 tambah 20. Kita akan dapat 110 hari. Okay, sekarang kita dah dapat bilangan hari untuk ketiga-tiga tahun ni. Kita campur semua. Untuk dapatkan jawapan, tempoh masa bermula dari 13 Jun 2021 hingga 20 April 2023. Jadi, kita ambil 202 tambah 365 tambah 110. Dapatlah 677 hari. Jadi, jawapan dia adalah 677 hari. Okay, itu saja kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih.